Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Pada hari ini kumpulan kami akan membentang tentang negara yang telah kami pilih, yaitu negara Fiji, di mana dalam pembentangan ini kami akan menerangkan tentang bagaimana sejarah Fiji, bagaimana perkembangan politiknya, serta bagaimana dasar luar negara Fiji inilah. So, untuk memulakan pembentangan ini, saya akan memulakan dengan menerangkan serba sedikit tentang pengenalan lah. So, Fiji adalah merupakan sebuah negara di Kepulauan Pasifik Selatan yang terdiri daripada lebih daripada 300 buah pulau, di mana dikatakan majoritinya pulau-pulau tersebut berpenghuni, maksudnya ada penduduknya. Jadi Fiji ini juga terletak di kedudukan yang strategik. Jadi ini yang telah menyebabkan Fiji ini menjadi sangat penting dalam geopolitik rantau Pasifik. Dan ini juga telah menyebabkan Fiji terlibat secara aktif dan juga memainkan peranan yang sangat penting dalam Pacific Island Forums dan juga kerjasama serantau. Jadi setelah mereka mencapai kemerdekaan, yaitu pada tahun 1970, mereka telah menghadapi beberapa krisis politik yang telah menjejaskan politik mereka, di mana krisis-krisis ini akan diterangkan dengan lebih lanjutlah sebentar lagi selepas ini, di mana krisis-krisis politik ini berlaku yang kita boleh lihat melalui rampasan kuasa pada tahun 1987, 2000, dan juga 2006. Nah, kemudian krisis-krisis inilah yang telah memberi pengaruh besar terhadap dasar-dasar luar negara Fiji ini yang juga akan diterangkan lebih lanjut selepas inilah. Baik, saya akan teruskan untuk bagian latar belakang. Sejarah modern Fiji bermula dengan penjajahan British pada tahun 1874, di mana Fiji diserahkan kepada British melalui pemimpin-pemimpin tempatan Itauke seperti Vunavalu Kakubau melalui perjanjian penyerahan. British kemudian memperkenalkan sistem birokrasi dan juga ekonomi ladang tebu yang menyebabkan kemasukan buruh India sebanyak lebih daripada 60,000 orang pada tahun 1879 hingga 1916, di mana kemudian mereka dikenali sebagai Indo-Fijian. Bagi struktur politik pula, banyak tanah dikawal oleh golongan Itauke dan golongan Indo-Fijian hanya dibenarkan untuk menyewa. Sistem politik berasaskan komunal, di mana kursi parlemen hanya mengikut kaum dan menyebabkan ketidaksamarataan. Tetapi menjelang tahun 1970, Fiji kemudian mencapai kemerdekaan daripada British dan wujudnya partai-partai politik seperti Alliance dan National Federation Party dan juga menggunakan sistem Westminster. Berlaku juga ketegangan pasca mereka dan juga rampasan kuasa, yaitu pada tahun 1987. Bagi perubahan demografi dan ketegangan etnik pula, populasi Indo-Fijian hampir menyamai Itauke menjelang abad ke-20 dan menyebabkan ketegangan tercetus dalam politik, ekonomi, dan pendidikan. So, seterusnya kita masuk kepada krisis politik, di mana krisis politik ini diperbincangkan bagi tujuan untuk memperlihatkan bagaimana perkembangan politik negara Fiji pada masa itu. Jadi krisis politik yang pertama berlaku pada tahun 1987, yaitu rampasan kuasa lah, di mana rampasan ini telah diketuai oleh Kolonel Siti Beni Rabuka yang berbangsa Itauke, yang merupakan bangsa asal negara Fiji itu, di mana beliau bertindak menjatuhkan kerajaan Dr. Timoci Babadra, yang pada masa itu kerajaan beliau ini didominasi oleh komuniti Indo-Fijian. Indo-Fijian ini adalah bangsa yang bukan berasal dari negara Fiji, tetapi bangsa yang dibawa masuk oleh British semasa British menjajah Fiji itu. Jadi rampasan kuasa ini dilakukan karena masyarakat Itauke mereka bimbang mereka akan hilang kuasa politik kepada kaum bukan pribumi. Jadi rampasan ini dilakukan dengan alasan mahu melindungi hak Itauke, tetapi pada hakikatnya rampasan ini telah mencetuskan krisis politik yang berpanjangan, sehingga telah menyebabkan perlembagaan mereka di Manso dan Fiji telah dikeluarkan daripada Commonwealth. Kemudian seterusnya adalah rampasan kuasa 2000, itu rampasan kuasa kedua, di mana rampasan kuasa ini diketuai oleh George Speight. Puncanya adalah disebabkan oleh pelantikan Mahendra Chaudhry yang merupakan Indo-Fijian pertama yang dilantik sebagai Perdana Menteri yang menjawab jabatan tertinggi di negara Fiji itu. Jadi Speight merasa tidak puas hati karena bagi beliau yang sepatutnya berada di menjawab jabatan tinggi ini adalah kaum asal di negara Fiji itu, bukannya kaum yang
bukan berasal dari negara Fiji itu. Oke. Jadi apa yang SPED buat? SPED telah menawan Perdana Menteri dan telah menjadikan kabinetnya itu sebagai tebusan selama 56 hari. Jadi tindakan beliau ini adalah bertujuan dengan alasan dia mahu melindungi hak Itaukei, tetapi pada hakikatnya telah mencetuskan rusuhan, keganasan etnik, dan juga huru-hara. Jadi Mahkamah Tinggi pun telah bertindak mengisytiharkan rambasan SPED ini adalah tidak sah. Jadi tindakan SPED ini telah jelas menunjukkan betapa rapuhnya sistem demokrasi Fiji pada masa itu. Kemudian seterusnya adalah rampasan kuasa pada tahun 2006, yaitu rampasan kuasa kali ketiga, di mana rampasan ini telah dilancarkan oleh Panglima Tentera Komodor Voreke Bainimarama. Beliau bertindak menggulingkan kerajaan Perdana Menteri Laisenia Karase dengan beliau mendakwah bahwa pemerintahan Karase ini telah mengamalkan dasar perkauman dan juga telah memberi pengampunan kepada pelaku-pelaku semasa rampasan 2000 pada tahun 2000 itu. Jadi bukan itu saja, Perdana Menteri Karase ini juga turut bertindak meluluskan 2 rang undang-undang, yaitu Reconciliation Bill dan juga Collie Bill, di mana rang undang-undang ini didakwa hanya menguntungkan kaum Itaukei. Jadi bagi beliau ini bukannya memperbaikan keadaan, tetapi ia akan meluaskan, memperbesarkan lagi jurang perkauman. Jadi beliau tidak mahu perkara itu berlaku. Disebabkan itulah beliau bertindak merampas kuasa itu secara penuh. Jadi apa yang beliau lakukan? Beliau telah menangguh pilihan raya dan juga membubar perlembagaan pada tahun 1997, dan beliau telah menjalankan pemerintahan secara authoritarian hingga lahirlah perlembagaan baru, yaitu pada tahun 2013. Namun perlembagaan ini telah mendapat reaksi daripada antara bangsa seperti kecaman, dan juga mereka telah turut disekat diplomatik serta penggantungan dari Commonwealth dan juga Pacific Island Forums lah. Secara kesimpulannya di sini apa yang dapat dilihat, krisis politik negara Fiji ini memperlihatkan, telah memberikan gambaran yang jelas bagaimana perkembangan politik negara Fiji pada masa itu, yang mana kita dapat lihat melalui daripada demokrasi berubah menjadi krisis kepada ke arah pemulihan. So itulah dia perkembangan politik yang dijelaskan melalui krisis politik di negara Fiji inilah. So itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya akan serahkan pembentangan kepada ahli seterusnya. Beralih kepada kesan terhadap dasar luar Fiji. Yang pertama, terjadinya penggantungan dari Commonwealth dan Pacific Island Forum (PIF). Krisis politik Fiji pada tahun 2006 akibat daripada rampasan kuasa tentera oleh Komodor Bainimarama telah mencetuskan perubahan besar dalam dasar luar negara tersebut akibat daripada pelanggaran prinsip demokrasi sekaligus menjejaskan kedudukan diplomatik dan ekonominya. Seterusnya, berlakunya tekanan antara bangsa terhadap kerajaan tentera. Negara-negara barat seperti Australia, New Zealand, dan Amerika Serikat mengecam rejim tentera dan mengenakan sekatan seperti penggantungan bantuan dan juga pelancaran operasi Quick Step oleh Australia. Namun, reaksi Fiji ialah menolak tekanan barat dan mula mencari rakan baru yang tidak mengutamakan demokrasi seperti negara China. Sehubungan itu, kesan ini juga menyebabkan berlakunya peralihan dasar luar ke arah China. Sebagai tindak balas, Fiji mengubah haluan dasar luarnya dengan memperkukuhkan hubungan bersama China melalui dasar Look North. Fiji menerima bantuan besar tanpa syarat demokrasi dan juga menubuhkan Pacific Islands Development Forum (PIDF) sebagai alternatif kepada PIF. Seterusnya, kesan lainnya ialah berlakunya peranan global dalam misi pengaman dan perubahan iklim, di mana Fiji aktif dalam misi pengaman PBB dan perjuangan global menentang perubahan iklim, termasuk menjadi pengerusi COP23 demi memulihkan reputasinya dan memperjuangkan keadilan iklim bagi negara pulau-pulau kecil. Seterusnya kita masuk kepada pemulihan demokrasi Fiji dan implikasi antara bangsa. Pemulihan demokrasi Fiji selepas tahun 2013 mempunyai 4 proses. Yang pertama adalah pilihan raya 2014, di mana pilihan raya bebas pertama dilakukan selepas rampasan kuasa 2006, dan dalam pilihan raya itu Frank Bainimarama menang melalui parti Fiji First.
Seterusnya perlembagaan baharu 2013 digantikan dengan sistem berasaskan kaum, di mana semua rakyat Fiji digelar Fijians. Dan dalam sistem ini dia menjamin hak asasi pilihan raya dan menjalankan pilihan raya berasaskan perwakilan bandar. Seterusnya reformasi institusi, which is parlimen dipulihkan selepas 8 tahun dibubarkan. Mahkamah dan suruhan jaya pilihan raya diberi semula kuasa bebas. Dan terakhir adalah pengiktirafan antara bangsa, di mana Fiji diterima semula dalam Commonwealth dan Forum Kepulauan Pasifik, dan Fiji secara antarabangsa menjalankan hubungan normal dengan Australia, New Zealand, dan Kesatuan Eropa. Implikasi kebangsaan negara Fiji terhadap negara luar. Yang pertama, reintegrasi ke dalam komuniti global dan serantau. Terusnya yang kedua, menggalakkan pelaburan asing dan bantuan antarabangsa. Terusnya negara Fiji merupakan pemimpin isu perubahan iklim peringkat antarabangsa dan persaingan geopolitik Pasifik dengan China, Australia, dan Amerika Syarikat. Dan Fiji merupakan satu negara persepsi antarabangsa mengenai hak asasi manusia.